waj'al li waziran min ahli wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 165. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maksudnya tidak beriman seorang daripada kamu sebelum Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain-lain. Tidak beriman seseorang daripada kamu sebelum Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain-lain. Sebuah lagi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak beriman seseorang hamba sebelum aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dicintainya daripada istrinya, daripada hartanya dan daripada manusia seluruhnya. Tidak beriman seseorang hamba sebelum aku lebih dicintainya daripada istrinya, hartanya dan manusia seluruhnya. Nampak macam mudah, tapi kita nak mencapai maqam yang itu sebenarnya susah dan perjalanannya pun panjang. Alhamdulillah, syukur malam ini kita dipilihkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam salah satu daripada taman-taman syurganya di muka bumi Allah ini, iaitu majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kuliah yang lepas kita ada sentuh tentang doa. Jadi apabila Allah menggerakkan kita untuk berdoa, apabila Allah menggerakkan kita untuk memohon sesuatu daripada Dia, ringkas cakapnya, itu maksudnya Dia nak bagi kat kita lah tu. Tak semestinya Dia bagi. Tapi bila Dia menggerakkan kita untuk berdoa, besar kemungkinannya Dia nak bagilah. Sekiranya Dia tak mau bagi, Dia tak gerakkan kita untuk berdoa. Sebelum-sebelum ini mungkin kita tak pernah nak berdoa, nak minta tanah untuk bercucuk tanam. Tiba-tiba satu hari itu tercetus di hati nak tambah doa. Dalam doa-doa biasa kita nak minta Allah kurniakan kita tanah untuk bercucuk tanam. Tu Dia yang menggerakkan hati kita tu. Jadi kemungkinan besar Dia nak bagi lah tu. Sebelum-sebelum ini kita tak pernah minta pun nak berdoa nak jadi kaya ke. Tiba-tiba satu hari terasa nak minta berdoa jadi kaya. Tak salahkan doa tu, memang bagus. Tu maksudnya Dia nak bagilah tu. Dan apa-apa pun lah, tiba-tiba tercetus dalam hati kita nak berdoa yang baik-baik. Jadi kata sebahagian ulama, itu maksudnya Allah nak bagilah tu. Sekiranya tak dapat pun, yang kita doa tu katakanlah tak dapat pun, paling-paling kurang kita akan dapat pahala merendah diri. Kita merendah diri kepada Allah kan, kita minta kat Dia. Dapat pahala merendah diri. Dan seterusnya dapat pula pahala kita mengiktiraf Allah sebagai tempat meminta, sebagai As-Samad, sebagai sumber segala sesuatu, tempat pergantungan segala makhluk. Kita iktiraf Dia, kita minta kat Dia, dapat pahala lagi. Sekurang-kurangnya dapat yang tu. Jadi apabila sesekali itu kita terasa nak berdoa, nak minta sesuatu, kemungkinan besarlah Allah nak bagilah tu. Sebab itu Dia menggerakkan kita berdoa. Oleh sebab itu hadirin sekalian, kita kena banyak-banyak berdoa. Macam-macam doa kita boleh minta. Contohnya dengan barakah, dengan berkat majlis kita ini, kita harap agar Allah keluarkan kejahilan daripada diri kita. Kerana kita sedia maklum, hanya Dia saja yang boleh menghilangkan kejahilan. Selain daripada Dia, tak ada kuasa nak hilangkan kejahilan daripada diri kita. Dia saja yang ada kuasa, ada upaya untuk menghilangkan kejahilan daripada diri kita. Kita juga boleh berdoa minta Allah mendatangkan kefahaman kepada diri kita. Sebab kita faham, dari segi hakikatnya hanya Dia saja yang ada daya upaya untuk mendatangkan faham kepada kita. Selain daripada Allah, tak ada satu kuasa, tak ada satu makhluk pun yang boleh bagi faham. Walaupun kita berusaha, tapi kita sedia maklum, Allah saja yang ada kuasa nak bagi faham. Dan kita minta daripada Allah supaya Dia
menggerakkan kita, berikan kita kekuatan untuk kita amalkan apa-apa yang kita tahu. Yang kita tahu kadang-kadang tu banyak dah, tapi nak amal tu lemah. Termasuklah saya sendiri. Jadi kita minta daripada Allah supaya dia bagi kita kekuatan untuk bergerak, untuk amalkan apa-apa yang kita tahu. Sebab kita sedia maklum, Allah saja yang ada daya upaya untuk menggerakkan kita, untuk memberikan kita amal-amal. Semuanya dia saja yang ada kuasa. Selain daripada dia tak ada. Jadi macam-macam doa kita boleh minta daripada Allah. Allah suka kalau kita minta daripada dia. Kerana itu sebagai tanda kita merendah diri dan juga sebagai tanda kita mengiktiraf dia sebagai satu-satunya sumber segala sesuatu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, malam ini pengajian kitab Ihya kita masuklah kali yang ke-182. Pelajaran kita ni, walaupun kitab Ihya ini berisi ilmu fiqh, tauhid, tasawuf, tapi hujung-hujungnya dia tetap bersalut, berintikan tasawuf juga. Sebab itu sebahagian orang dia memandang kitab Ihya sebagai kitab tasawuf sahaja. Apabila dia belajar baru dia nampak, oh rupa-rupanya kitab Ihya ini akidah pun ada, fiqh pun ada, tasawuf pun ada. Tapi semua itu bersalut dan berintikan tasawuf. Kalau kita tengok bahagian mata kita dia ada doktor dia. Doktor mata ada ubat dia. Ubat untuk mata, dan ada kaedah-kaedah nak rawat mata. Ada kaedah-kaedah nak sihatkan mata. Begitu juga dengan telinga kita. Ada doktor yang khusus untuk telinga. Ada ubat yang special yang khusus untuk telinga. Ada kaedah-kaedah rawatan, kaedah-kaedah nak jaga kesihatan telinga. Begitu juga dengan semua yang ada dalam badan kita lah, termasuk organ-organnya. Contohnya organ jantung, buah pinggang jantung. Daging jantung kita, kolbun kita tu, dia ada doktor yang khusus untuk dia. Ada ubat yang khusus untuk dia. Ada kaedah rawatan yang khusus untuk dia. Dan ada cara kaedah-kaedah untuk menjaga kesihatan dia. Begitu juga dengan hati kita yang dalaman, yang tak nampak tu. Kolbun yang tak nampak, iaitu diri kita yang sebenar. Hati itu kan. Hati itu pun dia ada doktor dia. Bukan semua orang boleh jadi doktor kepada hati itu. Dan ada ubat yang khusus untuk dia. Ada kaedah-kaedah nak merawat hati itu, dan ada kaedah-kaedah nak menjaga kesihatan hati itu. Tentang hati ini, dia punya doktor tidak lain tidak bukan ahli-ahli tasawuf lah, ulama-ulama tasawuf. Ubat dia pun ilmu tasawuf. Kaedah-kaedah nak merawat, kaedah-kaedah nak menjaga kesihatan hati yang dalaman yang kita tak nampak tu. Hati yang tak boleh dipotong-potong tu, hati yang tak boleh dipegang tu, hati yang tak boleh dinampak tu, dengan kaedah-kaedah tasawuf. Sebab itulah Imam Al-Ghazali ni, dia salut semua isi kandungan kitab ni dengan tasawuf, dan berintikan pun tasawuf juga. Dalam kuliah yang lepas, kita ada sentuh tanda-tanda mencintai dan dicintai Allah. Sebenarnya sama. Kalau kita buat, kita terasa kita dah semakin cinta akan Allah. Yang tu juga maksudnya Allah semakin cinta akan kita. Kenapa jadi macam tu? Kerana yang perasaan kita cinta akan Allah tu, Allah yang datangkan. Dia pilih. Aku nak orang ni cinta akan aku. Dia yang pilih. Sejak bila dia pilih? Pada azali lagi. Jadi apabila tanda-tanda kita mencintai Allah, yang tu juga tanda-tanda Allah mencintai kita. Antara tanda-tanda dia secara ringkasnya, yang pertama, tidak membenci kematian, tidak menolak kematian. Yang kedua, suka untuk berjihad pada jalan Allah dan bersedia untuk syahid. Yang ketiga, tanda-tanda kita mencintai Allah, kita ni menentang musuh-musuh Allah dengan perancangan yang rapi. Yang keempat, tanda-tanda kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita, tinggi kita punya perasaan
untuk mendahulukan Allah berbanding yang lain-lain. Yang kelima, kita suka untuk meninggalkan maksiat, menolak maksiat, membenci maksiat. Yang keenam, kita sangat suka berzikrullah. Maksudnya ingat akan Allah, sama ada dengan berlafaz ataupun tidak. Yang ketujuh, kata Imam Ghazali lagi, ini semua dia yang senaraikan, kita suka bermesra-mesraan dengan kitab Allah. Kita suka baca, suka hafal, suka ambil tahu, rasa sayang dengan Al-Quran. Yang ke-8, kita mencintai Nabi SAW, termasuklah hadis-hadisnya. Kita selalu ingat kat dia, selalu selawat. Kita minat sirah, nak belajar sirah dia. Ada mana-mana guru, mana pengajian cerita tentang sirah Nabi, kita pergi. Kalau tak pergi pun cari buku dia, kita baca. Tak baca pun kita tanya orang-orang yang ada ilmu, minat nak tahu tentang sirah Nabi tu. Yang ke-9, tanda kita mencintai Allah, kita cinta sunnah-sunnah Nabi. Kita ambil tahu, kita amal, dan kita nak sebarkan kepada orang lain, nak sampaikan kepada orang lain. Yang ke-10, kita suka menambah amal ibadah. Yang fardu-fardu pun selesai, tambah pula yang sunat-sunat. Kalau masih ingat hadis kursi, yang Allah dia pilih seseorang tu jadi wali dia, salah satu ciri dia, orang ni dia selesaikan yang fardu-fardu dan dia tambah dengan yang sunat-sunat. Yang tu cara dia nak mendekatkan diri kepada Allah. Apabila Allah dah sayang, yang tu lah pemandangan dia adalah pemandangan daripada Allah, dan seterusnya lah. Yang ke-11, suka menghidupkan malam dengan amal-amal ibadah. Yang ke-12, redha. Yang ke-13, berasa sedih, berasa tak sedap jika terlepas daripada ingat akan Allah. Yang ke-14, berasa lazat untuk taat, rasa manis untuk taat, rasa manis untuk beramal. Yang ke-15, bersikap kasih sayang kepada yang lain sesama orang beriman, tetapi dengan musuh-musuh Allah bersikap tegas. Dia tak lembut, tak lembek dengan musuh-musuh Allah. Yang ke-16, tidak goncang dia tu dengan cacian dan hinaan orang. Antara sebabnya kerana dia dah pandang hakikat dah. Orang puji pun daripada Allah, orang hina kita pun hakikatnya daripada Allah juga. Dari situ hati dia lebih tenteram. Itu tadi antara tanda-tanda mencintai dan dicintai Allah. InsyaAllah malam ni kita tengok 1, 2. Yang selebihnya tu pelajaran-pelajaran yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita belajar ilmu tasawuf ni, sebenarnya diri kita ada mengalami perubahan. Sama ada kita sedar ataupun tak sedar, dia ada perbezaan dia. Berbanding dengan zaman kita muda-muda dulu, kita tak belajar lagi kan, ada perbezaan. Dan perbezaan dia pun banyak, besar perbezaan dia, cuma kita tak perasan. Kita ambil contoh satu dari segi solat, satu saja dari segi semayang. Kita ingat zaman kita belum belajar dululah, bila kita sembahyang ni, antara perkara yang kita nak jaga ialah daripada terbuat hal-hal yang membatalkan semayang. Kita nak jaga yang tu. Apa-apa yang nak batalkan semayang ni tak mau bagi berlaku. Dulu-dululah. Dan masa nak semayang ni kita nak jaga tak mau bergerak lebih. Bergerak sampai 3 kali dengan segerak tu tak mau. Kalau boleh nak duduk diam-diam, terpacak macam kayu keras kan, sampai tarak itu. Dan lagi bila kita semayang dulu-dulu, kita nak betulkan bacaan, matlamat. Bila semayang tu matlamat kita nak duduk elok-elok, tak mau terpusing, tak mau bergerak banyak, nak betulkan bacaan. Dan kalau tinggi sikit pun lagi, kita nak faham apa maksud bacaan-bacaan kita. Apabila kita dah dapat dah benda-benda ni, kita rasa seronok dah sembahyang kita. Rasa macam nak sempurna dah ni. Kita tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat, kita tak bergerak banyak, kita kontrol, kita betulkan bacaan-bacaan, lafaz-lafaz kita dalam bahasa Arab tu, dan kita tahu pula makna-makna bacaan. Rasa cantik dah sembahyang kita ni. Kemudian kita belajar ilmu tasawuf. Bila belajar ilmu tasawuf, sebenarnya ada berubah. Kalau dulu kita bertakbir, takbir kita tu kira nak masuk sembahyang. Tapi sekarang bila kita takbir, kita nak menafikan semua kebesaran. Yang ada kebesaran Allah saja. Kita nak pergi ke situ dah. Dia ada beza tu.
Kita sebut Allahu Akbar. Kebesaran-kebesaran yang lain jadi hilang. Sepatutnya. Kurang-kurang pun kebesaran-kebesaran yang lain jadi kecil. Kalau tidak, selepas kita Allahu Akbar, kita mula teringat. Masa niat tu saja kan, kita bagi panjang kadang-kadang tu. Allah sahaja aku sembahyang padu kan. Wa Akbar. Lepas bar tu dia mula ingat dah. Ingat kerja, ingat rumah kan. Ingat duit, dia mula main dah. Jadi kalau dalam tasawuf ni, lepas Allahu Akbar tu dia menafikan yang lain tu dah. Jadi yang besar Allah, 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 Allah. Yang besar Allah, Allah. Nak ingat Allah. Kebesaran rumah pun jadi kecil. Dan boleh hilang langsung pun. Kebesaran hal ehwal rumah tangga pun jadi kecil. Hilang pun boleh. Kebesaran politik pun hilang. Kebesaran sukan pun hilang. Kebesaran hobi kita pun hilang. Kebesaran kerjaya pun hilang sepatutnya. Tapi kalau kita teringat tu tidaklah membatalkan sembahyang. Taklah sampai membatalkan sembahyang kan. Nanti tersilap faham bila dia lepas-lepas takbir tiba-tiba teringat rumah. Allah terbatal ada sembahyang tu. Kan? Dia tak sampai setara itu. Sebab khusyuk ni dia tak masuk dalam rukun. Kalau khusyuk masuk dalam rukun, jenuh kita tak sembahyang. Tu kira kasih sayang Allah lah tu. Dia kata khusyuk ni tak masuk dalam rukun. Masuk dalam rukun naya kita. Memang tak boleh sembahyang. Jadi kebesaran-kebesaran yang lain hilang. Setiap kali kita nak lupa, Allah bagi peluang supaya perbaik balik. Sebab tu bila berpindah rukun, kebanyakannya sebut Allahu Akbar. Kan? Tapi sebelum kita belajar, kita tak sampai pemahaman tu. Yang kita faham Allah Maha Besar. Sebenarnya ada kebesaran dia saja. Kena fikir kebesaran dia saja. Allahu Akbar. Lagi Allahu Akbar. Lagi Allahu Akbar lagi. Kita dah makin nak lupa, Allah bagi ingat balik. Jadi berpindah antara satu perbuatan ke satu perbuatan tu biasanya Allahu Akbar. Nak bagi ingat balik. Aku saja ada kebesaran. Aku saja yang besar. Itu tarbiyah tasawuf. Kalau dulu-dulu sebelum kita belajar, kita duk nampak dalam sembahyang ni gerak kita. Hebat kita, amalan kita, kehendak kita, kerajinan kita, baik kita, amal-amal kita lah. Bila sembahyang ni, rasa puas hatilah aku sembahyang, mereka tak sembahyang. Kan? Tapi bila dah belajar tasawuf, dia makin nak nampak. Yang aku sembahyang ni pilihan Allah. Gerak daripada Allah, kurnia daripada Allah. Kan? Hebatnya Allah. Allah, kerajinan tu daripada Allah. Daya upaya semua daripada Allah. Jadi bila sembahyang tu kita bersyukur banyak. Syukur, terima kasih kan. Sebab Allah pilih. Segala pergerakan kita tu semua Allah yang pilih. Kalau tak dulu duk nampak kita yang duk buat, kita pilih diri kita. Kita rasa kita hebat. Sebenarnya Allah yang hebat, dia yang pilih kita. Jadi beza. Masa kita muda-muda dulu, dengan kita dah belajar tasawuf ni, dia makin berbeza. Dulu masa kita nak sembahyang, sebelum kita belajar-belajar, kita tak fikir pun pasal cinta-cinta ni. Pasal cinta Allah ni, tak fikir. Yang tahu sembahyang nak khusyuk dah. Sekarang bila kita belajar, sembahyang ni nak cinta rupanya. Dia ada beza. Orang yang sembahyang dia sebab tanggungjawab. Memang dia rajin pergi sembahyang. Tapi sebab tanggungjawab. Ni aku sembahyang ni sebab tanggungjawab. Dah wajib aku sembahyang. Dia nak penuhi tanggungjawab. Ada orang pula, dia mengerjakan solat dia tu kerana taat. Allah perintahkan solat, aku taat. Sami'na wa ata'na. Sekarang ni nak latih pula. Nak sembahyang ni sebab aku cintakan Allah. Jadi berbeza. Perasaan orang yang bertanggungjawab, perasaan orang yang taat dengan perasaan orang yang cinta. Masa sebelum angkat takbir tu dia ada beza. Memang iman kita naik turun. Kadang-kadang kita sembahyang ni sebab dah tanggungjawab, tak buat nanti berdosa. Kadang-kadang tu memang kita ternanti-nanti waktu sembahyang tu sebab memang kita cinta akan Allah. Nak menghadap dia ni. Nak menghadap dia tu kita cinta akan dia. Dia ada beza tau. Contoh yang mudah, amalan zikir harian Tariqat Ghazaliyah hari Jumaat. Yang kita tahu zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 1000 kali kan. Banyak-banyak pun tak apa. Tapi bukan dengan perasaan. Yang ni kita boleh test. Kita boleh susun. Dia kata 1000. 100 yang pertama tu
kita ingat, Allah pilih aku nak berzikir ni. Terima kasih. Syukur. Dia bunyi dia lain. Kita punya degup jantung lain, aliran darah dia lain. Kita sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, syukur kan. Bersyukur tu lain, wajah pun lain. Ya Allah. Lepas 100 yang kedua, kita rasa kita banyak berdosa, nak minta dia ampunkan kita. Perkataan dia sama, ya Allah juga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lain lah, nada dia lain. Kita boleh rasa dalam diri kita tu lain. Daripada satu-satu tu. Boleh test, 100 lain, 100 lain. Kita nak minta sihat, minta kuat, kalimah dia sama juga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta kekuatan. Kita makin rasa badan kita makin selesa, makin kuat. Last kali tu antaranya kita nak memandang zikir ya Allah ni datang dari sebalik hijab, dari sebalik tabir. Maksudnya daripada Allah dia datang. Dari segi hakikatnya yang berzikir itu dengan daya usaha Allah. Allah yang berzikir. Dari segi bahasa sufinya, bukan gerak aku, gerak Allah. Kita bayangkan yang zikir ni daripada Allah ni. Kita sebut kalimah sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia datang kegerunan. Zikir daripada Allah ni. Tadi kita duk pandang, kita duk minta ampun lah, kita terima kasih. Dia 100 tu lain. Dia berbeza. Begitu juga dengan kita nak semayang. Semayang orang yang cinta, ataupun pada waktu tu kita sampai makam cinta, dia lain. Semayang waktu tu kita rasa malas dan nak habis waktu dah. Tak semayang ni berdosa, tanggungjawab. Dia lain. Kita angkat takbir tu dia lain. Jadi keadaan tu lain-lain. Kalau dia boleh datang dalam bentuk warna, kita nampak berbeza warna tu. Diri kita pun sama. Semayang zuhur tadi mungkin sebab terpaksa. Dia lain warna dia. Semayang asar tadi sebab tanggungjawab, kita nak taat, lain warna dia. Bila kita main maghrib, memang kita ternanti-nanti sebab cinta, rasa seronok nak jumpa Allah ni, lain warna dia. Dia macam tu. Kalau tidak hari Jumaat tu kita zikir kosong lah kan, dapat pahala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 1000 kali. Tapi dia kurang kesan dah. Bila kita bahagi 100 lain. Kita dapat rasa, macam ni rupanya. Dia rasa, dia berbeza rasa dia tu. Jadi semayang kita sebelum kita mengenal ilmu tasawuf ni, memang ada beza. Bila kita dah kenal, dia semakin berkualiti sebenarnya. Jadi dulu, bila nak semayang ni, kita tak ingat langsung, tak ambil tahu langsung tentang cinta-cinta ni. Semayang ni untuk taat lah. Bukan semayang ni untuk cinta akan Allah. Sekarang ni kita nak pergi ke situ lah. Lagi dalam solat kita, doa iftitah, kita sebut wajjahtu wajhiya lilladzi, aku menghadapkan wajahku kepada Allah. Jadi kita duk sangka dulu kita menghadap kiblat tu yang tu lah. Menghadap kiblat tu, wajah tu menghadap kiblat lah. Dia wajah ni dua wajah. Yang tu wajah yang luar kan, dada tak boleh terpusing. Wajah yang dalaman tadi. Lepas kita Allahu Akbar, sepatutnya masa tu hati kita tu dah mengarah kepada Allah dah. Yang tu wajah yang tak nampak tu, dia tak mau terpusing. Yang kita duk jaga ni wajah yang luaran ni, tak mau terpusing kan, kita duk straight lah. Jaga sangat dada kan, betul lah. Tapi wajah yang dalaman kita tak jaga. Sekarang ni kita dah belajar tasawuf, wajah dalaman ni nak kena jaga ni. Kita makin nak tetap hati, makin nak khusyuk dah. Ada beza dia. Jadi amalan-amalan kita ni sebenarnya dia jadi lebih berkualiti, tanpa kita sedari pun. Dari semasa ke semasa naik sikit dia naik. Bila berkualiti, amalan tu nampak tak banyak, tapi markah dia banyak di sisi Allah. Amalan tu nampak tak banyak. Kita doa rasa dulu lagi banyak. Dengan rajin semayang sunat kan banyak. Sekarang ni kurang dah. Tapi sebenarnya lagi berkualiti bila dengan tasawuf ni. Dulu kita mungkin menembak musuh dengan 100 peluru kan? Kawan kita tembak, kita sekarang tembak 10 peluru saja. Jadi kalau nak banding, orang tanya antara dulu dengan sekarang mana lagi baik? Dulu saya lagi baik. Kenapa? Saya tembak musuh 100 peluru. Sekarang 10 peluru saja. Dia duk pandang banyak amalan dia. Tapi 100 peluru dulu kena 3 orang. Sekarang dia tembak 10 pun kena 7-8 orang. Dia kualiti.
Dia bila belajar tasawuf ni, dia tak perlu nak kejar banyak, tapi dia semakin berkualiti. Semakin berkualiti. Kalau dapat buat banyak lagi bagus, tak banyak pun tak apa, tapi semakin berkualiti. Macam dalam semayang, bila kita semayang fardu, semayang berjemaah, kita nak menghayati satu-satu perbuatan, satu-satu bacaan tu susah sikit. Sebab serentak kan. Mana boleh kita nak Alhamdulillahirabbil alamin, baca Al-Fatihah kan. Kita nak menghayati tu, alhamdulillah tu. Segala puji bagi Allah yang cantik, yang baik, yang berkuasa semua kan. Kita semayang seorang macam malam-malam semayang tahajud. Tu kelebihan lah. Bila semayang tu kita boleh, sebab kita sendiri kan, berapa lama apa ikut kita. Bila semayang berjemaah ni, dia tak boleh. Kita nak menghayati alhamdulillah tu sekali orang kat belakang tunggu tu. Berapa lama dia ni nak habis Fatihah ni. Kan? Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang pemurah, yang penyayang. Dia saja yang pemurah, dia saja yang penyayang. Itu kelebihan sembahyang tahajud. Tapi yang fardu tetap lebih daripada tu. Kan? Yang wajib dia mesti lebih daripada yang sunat. Cuma kita nak mengkualitikan sembahyang kita tu. Yang sembahyang malam-malam, sembahyang seorang-seorang tu, biasanya kita lebih menghayati. Gerak kita pun kita duk pandang, ni semua gerak daripada Allah. Kan? Dia lebih mudah memandang tu. Dulu-dulu kita rajin juga amal ibadah, tapi untuk diri kita sendirilah. Sekarang-sekarang ni kita makin nampak, makin nak bagi pada orang lain, makin nak ajak orang lain sama. Terutamanya orang-orang yang dekat dengan kita, kita makin nak bawa sama. Dulu-dulu sebelum belajar tasawuf, kita tak heran pun pasal hijab-hijab. Kedudukan kita di mana tak kisah. Yang penting aku semayang, puasa, buat yang wajib, yang fardu sudah. Kita tak terfikir nak selak satu demi satu hijab kan. Dalam hadis yang kuat dia tak bagi tahu banyak mana hijab. Dalam hadis yang lemah dia sebut 70,000 hijab. Dulu-dulu kita tak kisah. Duduklah hijab yang mana pun, janji aku semayang, puasa, naik haji semua sudah. Sekarang kita makin nak singkat. Sebab kita tahu kepentingan dia. Kita dibalas di akhirat esok berdasarkan hijab kita di mana. Di dunia ni kita duduk di makam yang mana, akhirat esok makam tu lah kita dibalas. Jadi dulu-dulu tak kisah pun peringkat-peringkat tahu, peringkat kenal, makrifah, peringkat cinta, mahabbah, peringkat rindu, tak kisah pun. Yang penting taat saja. Sekarang bila kita dah tahu, kita makin nak cari, makin nak amal, makin nak buat. Daripada tahu dia nak kena pergi kepada makrifah, daripada makrifah nak pergi mahabbah, daripada mahabbah nak pergi rindu. Dalam rindu ada redha, nak pergi ke situ. Jadi beza. Sebelum kita belajar ilmu tasawuf dengan kita dah belajar ni sebenarnya ada beza, mungkin kita tak perasan. Sebenarnya ada beza dia. Okay, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pelajaran untuk malam ini. Kata Imam Ghazali tentang tanda-tanda kecintaan hamba kepada Allah. Apa tanda hamba tu cinta kepada Tuhan? Ketahuilah bahawa kecintaan itu didakwakan oleh semua orang. Kita tanya siapa-siapa pun dia akan cakap cinta. Kamu cinta Allah tak? Cinta. Walaupun dia tak pernah sembahyang ke apa ke, cinta Allah, cinta. Alangkah mudahnya mendakwakan cinta. Cukup senang nak dakwa cinta ni. Tanya siapa pun dia akan kata cinta. Dan alangkah mulianya makna cinta. Apabila orang tu tak ada benda tu, tapi dia mendakwa dia ada, maksud dia mulia benda ni. Zaman mula-mula telefon bimbit diperkenalkan, zaman tu mungkin masih sekolah lagi kan. Kita tak ada pun. Tapi bila kawan tanya, di rumah ada handset tak? Ada. Nak kata tak ada tu kita malu. Sebab mulianya ada handset ni zaman tu. Dia macam tu. Maka tiada sarugialah bahawa tertipu insan dengan godaan syaitan dan tipuan diri, manakala diri itu mendakwakan akan kecintaan Allah Ta'ala. Jadi tertipu diri sendiri. Aku ni cinta Allah ni. Kita duk rasa kita cinta Allah dah. Tapi sebenarnya mungkin tak sampai. Selagi tidak dicubakannya dengan tanda-tanda dan tidak dituntutnya dengan bukti-bukti dan dalil-dalil. Dalam kuliah yang lepas kita bagi tahu, belajar ilmu ular akan diuji dengan ular.
Belajar ilmu sihir akan ilmu menangani sihir akan diuji dengan datangnya sihir. Kita belajar ilmu apa pun biasanya akan diuji dengan ilmu tu. Kita belajar ilmu kata nak cinta akan Allah akan diuji. Betulkah kamu cinta akan Allah? Allah dia lambat kat kita. Dulu sebelum cintakan Allah kita mungkin tak ada kekayaan, dia bagi kekayaan. Nak tengok goncang tak cinta kita tu? Masih cinta dia ke lagi ataupun dah berubah banyak pecinta kejayaan? Dulu kita tak ada tanah, sekarang dia bagi tanah. Nampak macam rezeki, tapi silap-silap yang tu boleh jadi mudarat untuk kita. Dia uji. Kalau kita lepas daripada ujian-ujian tu, barulah kata cinta. Kan? Selagi tidak diuji, belum lagi. Kamu ada ilmu penunduk ular? Ada. Pernah tundukkan ular dah? Belum lagi. Kan? Belum lagi. Kalau dia dah tundukkan ular tu, okey, baru terbukti. Jadi cinta itu sebatang kayu yang baik. Akarnya tetap di bumi dan cabangnya di langit dan buahnya lahir di hati. Yang ni kalau Imam Ghazali huraikan sedap lah. Saya nak hurai pun tak apa nak sampai juga. Kan? Dia nak ringkas cakap, kalau betul orang tu dia cinta akan Allah, di hati dia ada cinta tu, tapi orang lain tak boleh nampak. Dan di lidah dia keluar. Maksudnya kita boleh dengar. Dia cakap tu yang baik-baik, dia cakap tu dia sentuh tentang cinta. Ni kalau tak pernah cakap pun tentang cinta kan, cakap pun yang buruk-buruk saja, macam mana nak kata dia cinta akan Allah? Dia mesti nampak di lidah dia tu. Dan di anggota-anggota badan orang ni dia semakin berubah jadi baik. Dia nampak cinta tu. Cinta tu ada di dalam, tapi kesan-kesan dia tu nampak di luaran. Ditunjukkan oleh bekas-bekas yang melimpah daripadanya itu kepada hati dan anggota-anggota badan atas cinta. Jadi cinta ni dia melimpah keluar. Jadi nampak. Dia nampak pada air muka, nampak pada perlakuan, nampak pada penampilan. Seperti ditunjukkan oleh asap kepada api dan ditunjukkan oleh buah kepada pohon kayu. Kalau pohon kayu tu dia jenis baik, dia nampak pada buah yang dia hasilkan. Kalau pohon kayu tu pun ada masalah, dia tak keluar buah. Kalau keluar buah pun tak cantik buah dia. Macam itulah. Dan itu banyak. Tanda-tanda cinta hamba kepada Allah ni banyak. Yang pertama, antaranya cinta bertemu dengan yang dicintai dengan jalan tersingkap dan penyaksian di negeri sejahtera, yakni Darussalam, syurga. Tanda dia kita seronok nak jumpa Allah. Jumpa yang betul-betul jumpa lah. Di mana tu? Di syurga. Bukan bermaksud Allah bertempat di syurga. Di syurga. Jadi nak berjumpa di syurga ni, dia kena lalui satu jambatan, satu pintu, satu laluan yang nama dia kematian. Kalau tak lalu yang tu, tak boleh masuk syurga, tak boleh jumpa Allah. Kena lalu yang tu. Oleh sebab itu, orang yang betul-betul dia sampai ke tahap cinta akan Allah, rindu akan Allah, dia tidak akan membenci kematian. Selagi kita ni tak mau lah, kalau kata mati ni tak mau lah, tak mau matilah kalau boleh. Belum lagi. Orang yang mencinta dengan kematian, dia redha. Bukan dia minta mati tu dah. Tapi dia tidak menolak kematian. Sebab dia tahu dah, yang tu cara dia nak bertemu dengan Allah. Macam kita lah, berkenal dengan satu orang perempuan, kita nak kahwin dengan dia. Dia nak kahwin dengan dia, mesti melalui Tok Khadi. Tak boleh kahwin terus, sendiri-sendiri. Kan? Ni dengan Tok Khadi, Tok Khadi tak mau. Tak mau jumpa Tok Khadi. Kan? Nak akad nikah apa dengan Tok Khadi ni ataupun dengan wali, perempuan tu tak mau lah, tak mau. Jadi macam mana nak menikah? Nak menikah mesti lalui jambatan tu, pintu yang tu. Jadi orang yang nak kahwin ni perempuan tu tadi, dia mesti tidak membenci Tok Khadi, tidak membenci wali, baru dia boleh lalui kan. Sama juga dengan orang yang mencintai Allah. Kalau benar dia mencintai Allah, merindui Allah, dia mesti tidak membenci kematian. Kalau dia asyik duk nak lari daripada mati, membenci kematian, dia belum sampai tahap cinta lah tu. Kata Imam Ghazali, maka tidaklah tergambar bahawa dicintai oleh hati akan kecintaannya, selain bahawa ia mencintai, menyaksikan dan menemuinya. Apabila ia tahu, apabila tiada sampai kepada yang dicinta selain dengan berangkat dari dunia dan menceraikannya dengan mati, maka sayugialah bahawa dia itu mencintai mati, tidak lari daripadanya.
Bila kata mati ni, dia terima. Tu kita ingat cerita Imam Ghazali. Dia siap boleh susun tempat tidur dia, panggil adik dia, menghadap kiblat semua. Dia sebut sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Seronok dia nak mati tu, seronok. Kalau kita lah dah nampak ada kesan-kesan kehadiran malaikat maut tu, kalau boleh nak lari. Kita kalau boleh nak lari ke mana? Tak boleh lari. Tapi sebab ahli sufi ni tadi, dia nampak kesan-kesan ataupun dia memang dah nampak ke, Allah bagi tahu macam mana ke, dia terima. Sebab dia tahu dah, yang ni pintu untuk aku bertemu dengan kekasih aku. Dia memang mencinta. Kita ni tak mencinta, kita nak lari. Ada satu kisah, tapi kisah ini bukan hadis. Setahu saya bukan hadis, wallahu alam. Dia cerita riwayat-riwayat saja, tapi isi kandungan cerita dia bagus. Kita tak kata yang ni sebagai hujah. Kalau tak salah saya, cerita dia, satu hari pernah cerita dah, Nabi Sulaiman ni, dia duduk dengan seorang hamba Allah. Sedang dia duduk dengan hamba Allah ni, sembang-sembang dalam istana dia, tiba-tiba masuk satu orang manusia, tak tahu siapa dia. Tiba-tiba boleh masuk dalam istana. Dia tengok kepada hamba Allah yang berkawan dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni raja. Dia tengok lama kan, Nabi Sulaiman dah agak dah, yang ni malaikat maut. Yang orang tu pun dia agak dah, yang ni malaikat maut ni, walaupun mungkin datang dalam bentuk manusia kan. Yang malaikat maut dalam rupa manusia tu tadi duduk tengok dia, tengok lama. Sudah mati dah. Lepas tu manusia tu pergi. Jadi Nabi Sulaiman dengan orang ni masing-masing faham lah malaikat maut tadi. Yang manusia tu kata, aku rasa dia nak ambil nyawa aku dah ni. Jadi wahai raja, dengan kekuasaan yang ada pada engkau, pindahkan aku ke negara Hind, dekat benua India tu. Dia nak lari pada malaikat maut, pindahkan aku ke sana. Jadi Nabi Sulaiman ni dia ada mukjizat, dia menguasai angin dan sebagainya lah. Dia berdoa kepada Allah, Allah izinkan orang ni waktu tu juga pindah daripada Palestin sana, pindah ke India. Sebab dia nak lari daripada malaikat maut. Selang tak berapa lama datang balik orang tadi kat Nabi Sulaiman. Dah Nabi Sulaiman pula kan, dah sampai dah ke masa aku ni. Dia kenal dah. Tapi Nabi Sulaiman jenis mencintai Allah, dia tak kisahlah. Dah sampai ke masa aku. Orang tu kata belum lagi. Jadi yang kamu datang semula ni kenapa? Sebenarnya aku datang tadi, aku terkejut tengok kawan kamu tu. Sebab Allah bagi tahu kat aku masa dia nak mati dah sampai. Tapi aku diperintahkan ambil nyawa dia dekat India. Bila aku datang sini, aku tengok dia ada di sini. Tu yang aku duk heran. Aku tunggu lama, duk tenung. Kenapa dia ada kat sini? Lepas aku keluar, betul dia ada di India. Aku ambil nyawa dia di sana. Ingat nak lari, rupa-rupanya memang tarikh mati dia di sana. Dia cerita ni bukan sandaran. Tu kena ingat. Dia cerita riwayat ke riwayat, tapi apa isi kandungan itu memang kita boleh pakai. Larilah ke mana pun. Kita duk rasa kalau duduk kat sini ni, tepi laut ni saja tsunami lah apa, mati pula. Kan? Pindah di tempat lain. Tengok mati di sana. Baru pindah ke atas bukit, mati di bukit, tanah runtuh. Maksud dia macam tu lah. Jadi kalau benar ahli sufi, ahli tasawuf, kalau benar orang yang mencintai Allah, merindui Allah, dia tidak membenci kematian. Bahawa sesungguhnya orang yang mencinta Allah itu tidak berat kepadanya bermusafir, berpindah daripada tanah airnya di bumi ini ke tempat ketetapan kecintaannya di akhirat untuk bersenang-senang dengan menyaksikannya. Kita belajar dulu dah. Di dunia ni makrifah kita setinggi mana pun tetap ada hijab juga. Kita tidak dapat memandang Allah dengan sepenuhnya. Bila sampai di akhirat esok baru betul-betul dapat tajalli akan zat Allah. Jadi kalau orang ni jenis merindui Allah, cinta Allah, tentu dia nak ke akhirat. Apabila dia nak ke akhirat, dia tidak membenci kematian. Dan mati itu kunci pertemuan dan pintu masuk kepada penyaksian. Kata ahli-ahli sufi, mati itu syarat menemui cinta. Kalau tak mati, tak boleh menemui cinta. Mati baru menemui cinta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang suka, maksud dia sesiapa yang mencintai untuk bertemu dengan Allah, nescaya Allah pun suka juga nak bertemu dengan dia.
Jadi untuk bertemu dengan Allah kena melalui jambatan kematian. Berkata Huzaifah ketika akan meninggal dunia. Kata-kata Huzaifah ni pun saya tak faham, saya tak hurai. Yang dicintai datang di atas keperluan. Nescaya ia tak merasa beruntung dengan penyesalan. Tak tahu apa maksud yang nak disampaikan tu. Jadi tak tahu, kita mengaku tak tahu, kita tak hurai. Jadi selama hari ini kita menolak kematian. Kita bencilah kematian ni, tak sukalah mati ni. Macam mana cara-cara kita ni tak benci mati? Antara cara-cara dia, kita kena usaha hati kita ni supaya sampai ke tahap cinta akan Allah. Bila sampai tahap cinta, automatik dia tak membenci kematian. Yang kita duk benci-benci ni, cinta kita tu tak berapa. Dia masih duk main situ lagi. Nak cinta tak mau cinta, nak cinta tak mau cinta kan. Kita dah aku cinta Allah, tapi sebenarnya yang dalaman tu dia duk main lagi. Bila tak sampai tahap cinta, memang kita membenci kematian. Dah sampai tahap cinta, kita usaha lagi sampai ke tahap rindu. Bila dah rindu, dah tentu confirm dah tak membenci kematian kan? Bila kita suka satu-satu orang perempuan tu, nak berhadapan dengan Tok Khadi seramai mana pun sanggup. Tuh, ni Khadi besar ni, sanggup kan? Sanggup berhadapan. Tak kisah, sebab kita memang cinta. Cinta sangat-sangat sampai rindu kan. Jadi kita kena usaha sampai ke tahap cinta dan rindu, ataupun mahabbah dan rindu. Yang kedua, jangan sampai kita cinta akan dunia. Selama hari ini kita banyak sangat cinta dunia, kena buang sikit buang. Sebanyak mana kita mencintai dunia, sebanyak itulah kita membenci kematian. Kalau kita cintai dunia tu sebesar gunung, kita takut dengan kematian ni pun sebesar gunung. Orang yang di hati dia tak ada cinta akan dunia, mudah mati, dia mudah. Macam Imam Ghazali, dia nampak dah tanda-tanda alamat nak sampai ajal dia tu, mudah. Dia siap tempat tidur semua, dia tunggu bagi amanat semua, elok pejam mata, meninggal dunia kan? Sebab dia tak ada kecintaan kepada dunia dalam hati dia. Jadi dia nak lepas dunia tu mudah. Kita bagi tahu dulu, dunia ni dia bukan berada di sekeliling kita, dia berada dalam hati kita. Kan kita duk rasa dunia di sekeliling, hati aku lain. Yang sekeliling ni duk ada dalam hati kita. Bila kita nak mati, malaikat dia nak tarik yang tu. Dia nak tarik yang tu. Bila kita tak mau lepas, dia rentap. Itu kematian kita jadi susah, jadi menyiksakan. Kita duk lawan tarik tali. Kita kata nak ambil nyawa ni. Dia salah satu maksud nyawa ni, dunia juga salah satu maksud dia tu. Malaikat nak tarik dunia supaya kita tinggal, kita tak mau lepas. Masih teringat rumah, teringat perniagaan, teringat saham kita, teringat anak isteri semua kan. Memang kita teringat. Tapi kalau boleh kita nak bagi kurang. Kalau peringkat ulama, peringkat wali-wali, tak ada cinta langsung dah macam tu. Jadi mudah dia ambil nyawa dia. Jadi kalau kita masih duk ingat akan dunia ni, apalah nak jadi dengan harta aku, apalah nak jadi dengan saham-saham aku, apalah nak jadi dengan rumah aku, apa semua kan. Itu yang lambat tu, dia akan jadi susah. Sebanyak mana kita mencintai dunia, sebanyak itulah kita menolak kematian. Orang yang tak ada mencintai dunia, dunia tak bersarang dalam diri dia, mudah dia terima kematian. Jadi kita kena usaha jangan sampai cinta akan dunia. Dia akan jadi berat kematian tu. Contoh kita buat dulu kapal kan. Kapal dia memerlukan air untuk sampai ke destinasi. Dia perlukan air laut. Sekiranya tak ada air laut, kapal tak boleh berlayar. Dia tak boleh sampai ke destinasi. Jadi kita ni nak sampai ke akhirat, kita kena lalui dunia, kena ambil dunia. Jangan sampai dunia masuk ke dalam kapal. Bila dunia masuk ke dalam kapal, kapal akan jadi berat. Lagi banyak air laut masuk, maksudnya lagi banyak keduniaan masuk dalam diri kita, lagi berat kita nak mencintai kematian. Lagi banyak air laut masuk, lagi lambat kapal nak sampai. Padahal kapal-kapal yang lain laju dia sampai ke destinasi. Kita jadi lambat. Kenapa lambat kapal ni? Rupanya air laut masuk banyak. Dan kalau air laut terlalu banyak sangat masuk, kita karam. Karam dalam dunia. Lagi teruk.
Jadi dunia kita tak buang, tapi kita ambil dia sebagai kemudahan kita untuk menuju ke akhirat. Yang lainnya, supaya kita tak membenci kematian, kita kena usaha supaya kita nampak akhirat lebih sedap daripada dunia. Selagi kita nampak dunia lebih sedap daripada akhirat, selagi itulah kita berat nak menerima kematian. Jadi antara usaha-usaha dia tadi, kita kena usaha sampai kita ni ke tahap cinta dan rindu. Kita kena usaha jangan sampai dunia bersarang dalam diri kita. Kita kena usaha supaya kita nampak akhirat lebih sedap, lebih lazat, lebih manis daripada dunia. Itu antara langkah-langkah. Banyak lagi langkah-langkah yang lain supaya kita ni tidak membenci kematian. Kalau tidak, kita takut dengan kematian, makin nak lari. Ahli-ahli sufi katanya tak membenci kematian, tapi kenapa dalam doa dia berdoa, ya Allah panjangkanlah umur kami. Ni kita dah jawab dah dulu kan. Nampak macam ada pertelagahan, pertelingkahan, macam ada berlawan. Kata ahli sufi kamu ni, kata tak membenci kematian, tapi dalam doa tadi, ya Allah panjangkanlah umur kami. Kalau kamu tak benci kematian, janganlah minta panjang umur. Kita minta panjang umur tu sebenarnya bukan kerana kita menolak kematian, tapi kita nak melengkapkan lagi diri kita. Kalau dulu kita duduk hijab yang mana, kalau boleh Allah panjangkan lagi umur kita supaya kita boleh naik hijab yang seterusnya. Kita selak hijab. Kalau dulu kita peringkat tak tahu, kita nak peringkat tahu. Sebab tu yang kita minta panjang umur. Jadi tak bersalahan orang yang mencintai, yang tidak membenci mati, tiba-tiba dia berdoa supaya dipanjangkan umur, memang betul. Sebab kita nak melengkapkan diri kita lagi. Saya ingat diri saya dulu, kalaulah mati sebelum umur 24 tu, tak tahu pasal cerita-cerita ni kan, oh rasa ruginya kan? Tapi Allah panjangkan umur sampailah umur sekarang. Oh yang ni Allah nak bagi rupanya. Jadi ya Allah panjangkanlah umur aku. Bukan sebab tak mau mati, sebab kalau boleh nak menaikkan lagi makam kita, nak mendekatkan lagi kepada Allah, nak lagi ma'rifah, nak lagi rindu. Jadi yang Allah panjangkan umur kita sampai hari ini, tu tanda kasih sayang dia lah tu. Dia nak bagi peluang kita naik lagi ni, nak bagi peluang. Kalau tidak, dia matikan kita dulu lah. Bila mati kita pada tahap tu lah. Kita mati tu pada hijab yang mana, akhirat esok pada makam tu lah kita duduk. Sebahagian salaf berkata, tiada suatu perkara pun yang lebih dicintai oleh Allah pada hamba sesudah cinta bertemu Allah selain daripada banyak sujud. Kena banyak sujud. Banyak sujud ni kena banyak solat. Nak banyakkan solat ni, solat sunat lah. Solat fardu dia banyak tu je. Kena banyak solat sunat. Maka dahulukanlah kecintaan bertemu dengan Allah dari sujud. Kena membanyakkan sujud, maksud dia kena banyak solat. Banyakkan solat maksudnya solat sunat. Diisyaratkan oleh Allah Ta'ala bagi hakikat kebenaran pada cinta itu berperang pada jalan Allah. Yang pertama tadi, kalau orang tu benar-benar cinta akan Allah, dia tidak membenci kematian. Yang kedua, kalau orang tu benar-benar cinta akan Allah, dia tidak membenci untuk berperang pada jalan Allah. Di mana mereka itu berkata, sesungguhnya kami mencintai Allah, maka dijadikan berperang pada jalan Allah dan mencari syahid itu tanda. Tanda orang tu cinta akan Allah. Dia Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Saff ayat 4, maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang pada jalannya dalam barisan perang yang teratur. Bukan sekadar berperang membabi buta saja. Kita dengar seruan jihad, okey sahutlah kan, siapa-siapa seru jihad pun sahut. Kita tak tahu pun depa ni motif mereka ni apa sebenarnya. Dia nak dalam barisan perang yang teratur. Surah At-Taubah ayat 111, mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh dan terbunuh. Jadi kita kena mencintai syahid, mencintai untuk berperang pada jalan Allah. Cuma zaman sekarang kita kena hati-hati. Sebab kita tengok akhir-akhir ini, mutaakhir ini, yang sibuk-sibuk, yang berapi-api nak berjihad, nak mati syahid, yang kita tengok hari ni lah, kebanyakannya golongan yang muda-muda kan? Mari berjihad, mari menuju mati syahid, mari menuju ke syurga. Okey, boleh. Nak lawan siapa ni? Rupanya yang dia ajak lawan tu nak bunuh orang Islam juga.
Cuba perhati tengok. Berita-berita kan yang kita baca kan. Kita ingat nak berjihad ke mana ni? Yang dia nak lawan orang Islam juga. Tengoklah di mana pun. Kebanyakan berlaku yang tu. Marilah berjihad. Okey, jihad. Nak lawan siapa ni? Orang Islam. Jadi mereka bersemangat, gairah, apa-apanya nak bunuh sesama Islam. Yang ni yang berlaku sekarang. Yang ni salah satu fitnah besar akhir zaman. Kita ingatkan berjihad nak lawan Israel kan? Israel dia tak serang. Dia tak serang Israel. Nak bunuh Yahudi yang Zionis ni kan? Tak. Dia nak serang orang Islam. Kita tengok situ. Kau nak serang Burma kan? Myanmar. Duk tindas orang Islam tak? Mari kita berjihad. Okey, nak lawan dengan siapa ni? Nak lawan dengan orang Islam juga. Kita ni jihad ke mana ni? Ni golongan-golongan yang hari inilah. Yang majoritinya berfahaman Salafi Wahabi lah. Dia seru kepada jihad. Kita ingat jihad nak lawan musuh Islam. Seru nak bunuh orang Islam juga. Negara Israel tu tengah-tengah. Keliling dia negara-negara, walaupun bukan negara, tak sampai ke tahap negara Islam, negara orang Islam lah. Bukan nak serang yang Israel tengah tu. Dia mari berjihad, lawan nak tepi-tepi tu. Yang seru tu orang Islam, yang dia nak lawan orang Islam juga. Kita tengok situasi hari ni. Jadi yang tu bukan dia. Kita tak nampak pun yang mereka ni nak runtuhkan negara-negara yang memusuhi Islam. Sebaliknya nak meruntuhkan negara orang Islam juga. Ni puak-puak ni. Jadi kita hati-hati lah. Ishaq bin Sa'ad bin Abu Waqqas mengatakan, diceritakan kepada aku oleh bapa aku. Bapa dia siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas lah, sahabat Nabi. Bahawa Abdullah bin Jahshin mengatakan kepada Sa'ad pada hari perang Uhud. Dalam perang Uhud ni kita sedia maklum, tentera Islam boleh kata kalah lah. Jadi kata Abdullah bin Jahshin, kenapa kita tidak berdoa kepada Allah? Dia ajak Sa'ad. Kenapa kita tak berdoa? Jom kita doa. Aku doa, kamu amin. Kamu doa, aku amin. Macam tu lah. Lalu mereka bersunyi-sunyi di suatu sudut, cari tempat yang terpencil sikit, berdoa. Abdullah bin Jahshin ni doa dia, hai Tuhanku, aku bersumpah kepada kamu, apabila aku bertemu dengan musuh esok, maka temukanlah aku dengan lelaki yang sangat kuat, gagah perkasa, yang sangat amarahnya. Aku akan berperang dengan dia pada jalan engkau, dan ia akan berperang dengan aku. Kemudian dia mengambil aku, maksud dia mengalahkan aku. Kalah pun tak apa. Lalu dipotongnya hidungku dan telingaku, serta dikoreknya perut aku, supaya apabila aku bertemu dengan engkau nanti, Allah lah, nescaya engkau berfirman, wahai Abdullah, siapakah yang telah memotong hidung dan telinga engkau? Maka jawab Abdullah, semua ni berlaku pada jalan engkau, wahai Tuhanku, dan pada jalan Rasul engkau. Dan Allah pun akan berfirman, benar. Maksudnya dia nak bawa bukti tu di depan Allah. Dia bersemangat, sanggup dia mati syahid. Sebahagian orang dia doa, jumpa dengan musuh, aku nak bunuh musuh. Tapi yang Abdullah bin Jahshin tadi, sebab dia terlampau bersemangat sangat, jumpa dengan musuh, dia mati pun tak apa. Dia sanggup. Dia potong hidung, potong telinga, supaya di depan Allah nanti dia boleh tunjuk bukti. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, lalu aku memimpikan Abdullah bin Jahshin pada akhir siang, dan hidungnya dan telinganya tergantung pada sehelai benang. Mereka berdoa tu sebelumnya, malam sebelumnya, esok nak perang. Malam tu dah mimpi dah Sa'ad. Dan esoknya memang betul Abdullah bin Jahshin ni mati syahid. Memang telinga dengan hidung dia tu terputus. Maksud dia doa dia diberkenalkan oleh Tuhan. Tu doa yang nampak. Doa yang tak nampak lagi yang di akhirat. Jadi ulama-ulama kata dia berjaya. Apa yang dia minta pada Allah nak tunjuk bukti semua tu, memang dia akan dapat di akhirat nanti. Adapun Ats-Tsauri dan Bishru Al-Hafi mengatakan, tiada benci kepada mati selain orang yang ragu. Ni yang takut akan kematian, kalau boleh nak lari daripada mati. Ni orang yang ragu. Kerana orang yang cinta, bagaimanapun tidak akan benci bertemu dengan kekasihnya. Jadi yang kita doa tadi, minta panjang umur, yang tu boleh. Tidak bertentangan dengan kesukaan kita kepada nak bertemu dengan Allah.
Al-Buaiti bertanya kepada sebahagian orang-orang zuhud, adakah engkau mencintai mati? Lepas tu Al-Buaiti tadi dia diam sekejap, dia sambung pula. Dia tanya, dia sambung. Sekiranya engkau benar, nescaya engkau mencintai mati. Dia tanya, dia pun jawab. Jadi Imam Ghazali guna hujah ni nak menguatkan lagi, mengatakan kalau betul orang tu cinta akan Allah, dia tidak akan membenci mati. Dan beliau membaca firman Allah Ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 94. Mintalah kematian kalau kamu memang benar. Yang ni orang-orang Yahudi. Dia kata kami ni pilihan Tuhan. Dekat akhirat esok, kalau kami buat salah pun masuk neraka sekejap je, lepas tu masuk syurga. Jadi kami tak heran, kami lebih baik daripada kamu. Jadi Allah cabar mereka. Kalau betul macam tu, mintalah mati tengok. Orang Yahudi lah antara yang paling takut mati. Mereka ni dalam hati mereka bersarang keduniaan. Dia nak kuasai keduniaan. Orang Yahudi dia cukup takut mati. Yang tak takut mati tapi jalan dia salah, ni orang yang percaya reincarnation, inkarnasi, ataupun tumimbal, agama Buddha, agama Hindu. Dia rasa frust sikit, dia pun baring kat landasan kereta api. Kereta api lengket, mati tak apa. Kenapa sanggup mati? Sebab saya akan dilahirkan semula. Jadi haiwan ke, tumbuhan ke, jadi manusia ke, dia frust sikit. Bunuh diri, terjun bangunan, sebab mereka percaya akan dihidupkan semula. Kehidupan ni berulang-ulang. Itu jalan yang salah. Yang kita tadi tak membenci kematian tu dengan jalan yang betul. Mereka percaya lepas mati hidup balik, lepas mati hidup balik, lepas mati hidup balik. Sama ada dengan badan baru ataupun dengan roh yang baru. Orang zuhud itu lalu menjawab, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, tidaklah bercita-cita seseorang kamu kepada mati. Bukhari dan Muslim, dia mengiyakan dah. Lalu Al-Buaiti berkata bahawa ia mengatakan yang demikian kerana kemelaratan yang menimpa padanya. Bahagian ini saya pun tak faham, saya tak hurailah. Kalau engkau bertanya, maka orang yang tidak mencintai mati, adakah tergambar bahawa ia mencintai Allah? Aku menjawab bahawa benci kepada mati itu kadang-kadang kerana cinta kepada dunia. Dia rasa sedih berpisah dengan isteri, berpisah dengan harta benda, wang gaji semualah, berpisah dengan anak-anak. Dan ini menidakkan kesempurnaan cinta kepada Allah Ta'ala. Bukan kata tak ada cinta langsung, ada, tapi tak sempurna. Kalau yang cinta yang sempurna tadi, dalam hati dia memang tak ada keduniaan langsung dah. Macam Imam Ghazali tadi dah. Macam kapal yang tak masuk air laut langsung lah. Macam kita ni, kita tak nafikan lah, masuk juga dunia tu. Walaupun kita semakin nak kurangkan, masuk juga air laut dalam kapal kita, sebab tu berat juga. Kalau lah tiba-tiba siap lagi datang malaikat maut, rasa kita berat juga nak mati tu. Tapi kita tidak menolak kematian. Macam tu lah. Maksudnya kita punya kecintaan tu belum sempurna. Bukan kata tak cinta. Kerana cinta yang sempurna ialah yang menghabiskan seluruh hati. Akan tetapi tidak jauh bahawa adalah baginya serta cinta kepada isteri dan anak itu campuran yang lemah dari kecintaan kepada Allah Ta'ala. Bahawa manusia itu lebih kurang pada kecintaan. Ada orang cinta dia 100%. Ada orang cinta dia 90%. Ada orang cinta dia 50%. Ada orang tak cinta langsung. Jadi berlebih kurang. Ada orang lebih, ada orang kurang. Dan menunjukkan kepada berlebih kurangnya itu apa yang dirawikan bahawa Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syamsin tatkala mengahwinkan saudaranya yang perempuan bernama Fatimah dengan Salim bekas budaknya, maka ia dicaci oleh kaum Quraisy. Ini tunggu sekejap. Tadi dia bagi tahu cinta kita kepada Allah ni ada lebih kurang. Orang ni 90%. Jadi kesusahan dia nak meninggalkan dunia tu yang 10%. Orang ni pula cinta dia 50% kepada Allah. Kesusahan dia nak mati, nak meninggalkan dunia esok 50%. Orang ni pula cinta dia 100% kepada Allah, tak cinta dunia langsung. Jadi kesusahan dia nak meninggalkan dunia ni 0%. Macam itulah yang lebih kurang tu.
yang mana baki kita cintai Allah, kita cintai Allah 70%, yang 30% kita cinta dunia, setara itulah susah kita nak tinggalkan dunia esok. Okay, masuk cerita Abdullah tadi. Okay, Abdullah ni dia ada adik perempuan yang bernama Fatimah ataupun kakak. Sebab dia sebut saudara saja, adik ke kakak. Dia kahwinkan adik dia ni tadi dengan Salim. Sedangkan Salim ni bekas hamba dia. Jadi nampak macam tak sekufu lah. Yang Abdullah tadi, dia ni orang Quraisy, bangsawan. Orang bangsawan, kedudukan tinggi-tinggi lah. Kalau kita sini kerabat-kerabat diraja lah. Tiba-tiba dia kahwinkan adik dia yang perempuan dengan bekas hamba dia. Jadi orang Quraisy yang lain kutuk dia lah. Apa dia ni? Dia kahwinkan dengan adik perempuan dan dengan orang yang tak sepadan. Bekas hamba dia bagi kahwin dengan adik perempuan dia. Jadi mereka mengatakan, engkau kahwinkan seorang wanita yang baik-baik dari wanita-wanita Quraisy dengan seorang bekas budak, dengan seorang bekas hamba. Abu Huzaifah menjawab, demi Allah, aku telah nikahkan Salim dengan Fatimah, dan aku tahu bahawa Salim bekas budak ni tadi lebih baik daripada Fatimah. Terkejutlah orang bila orang cakap macam tu kan. Hamba ni dah satu kategori bawah. Orang yang baru merdeka, bekas hamba pun dia satu kasta juga lagi. Dia tak sama dengan kasta orang yang merdeka. Tapi jawab Abu Huzaifah, dah lah dia kahwinkan orang kasta tinggi dengan bekas hamba. Dia kata pula yang bekas hamba tadi lebih baik daripada adik dia. Lagilah orang Quraisy kutuk dia. Adalah perkataan Abu Huzaifah yang demikian itu lebih berat kepada mereka dari perbuatannya. Perbuatan dia tadi, dia kahwinkan adik dia yang kasta tinggi kahwin dengan orang kasta rendah. Lepas tu dia kata pula yang kasta rendah ni lebih baik daripada kasta tinggi. Lalu mereka menjawab, bagaimanalah Fatimah itu saudara perempuan kamu, adik kamu, dan lelaki itu pula bekas hamba kamu. Macam mana kamu kata dia lebih mulia lagi, lebih baik lagi? Abu Huzaifah lalu menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkeinginan, berkehendak, yang teringin nak tengok orang yang mencintai Allah dengan 100%, hendaklah dia melihat kepada Salim. Jadi Nabi Muhammad iktiraf, kata Salim ni dia cinta Allah 100%. Disebabkan itu Abu Huzaifah dia kata Salim lebih baik daripada saudara adik perempuan dia, walaupun berbeza kasta. Sebab Salim ni tadi dia cinta Allah 100%. Jadi Imam Ghazali ambil cerita ni sebagai hujah dia nak mengatakan ada orang cinta Allah 100%, ada orang 90%, ada orang 83%, ada orang 1%. Jadi cinta kepada Allah ni dia ada tinggi, ada rendah. Macam tu hujah yang nak diambil oleh Imam Ghazali. Ini menunjukkan, kata Imam Ghazali, bahawa antara manusia ni, dalam kalangan manusia ni, ada orang yang tidak mencintai Allah dengan seluruh hatinya. 99%, 95%, 90%. Dan ada orang yang 100% cinta akan Allah. Ia mencintai Allah dan mencintai juga yang lain daripada Allah. Ini orang yang tak 100%. Maka tidak pelak lagilah, maka tidak hairan lagilah kenikmatannya menemui Allah ketika datang kepadanya menurut kadar kecintaannya. Bila kematian tu datang, tengok berapa peratus dia mencintai Allah. Kalau dia peratus dia mencintai Allah tu banyak, dia suka akan kematian tu setara itulah. Tapi kalau dia cinta dunia ni selain Allah ni, dia cinta banyak, dia takut kepada kematian tu, nak lari pada kematian tu, setara itulah. Dan azabnya dengan terpisah dari dunia ketika mati adalah menurut kadar kecintaannya kepada dunia. Ada orang mudah aja mati sebab dalam diri dia dunia tu kurang. Ada orang susah nak mati sampai terangkat, terlompat-lompat, menjerit-jerit, sebab cinta dia tu banyak kepada dunia. Adapun sebab kedua bagi benci, maka iaitu bahawa adalah hamba itu pada permulaan kedudukan cinta, dan ia tidak benci kepada mati, hanya ia benci cepatnya mati sebelum ia bersedia. Ini macam kita lah, mahram kita lah.
Nak kata kita tak mau kepada kematian, kita dah belajar ni, kita dah makin nak reda lah kematian. Tapi kalau boleh, ya Allah, bagilah lambat sikit. Bagi lambat, kita minta panjang umur tu sebab nak buat persediaan lebih. Buat persediaan lebih. Jadi Imam Ghazali dia bagi contoh di sini macam kita nak kahwin. Bila nak kahwin, kata bila nak kahwin ni bertunang lama dah. Nantilah. Tunggu sikit hari lagi. Yang kita suruh tunggu sikit hari tadi bukan sebab kita tak cinta kepada tunang kita, tapi kita nak buat persediaan bagi dia selesa dengan kita. Rumah dah beli dah, tapi kelengkapan rumah belum lagi ni. Jadi nak beli kelengkapan rumah dululah. Tujuan tu kita minta tempoh lambat tu sebab nak selesa lagi. Jadi yang kita ahli sufi, tapi orang duk pelekeh kita. Kenapa minta panjang umur? Minta panjang umur ni bukan sebab tak mau mati, tapi sebab nak bagi maham kita naik lagi, supaya bila kita berjumpa dengan Allah lagi selesa. Maham kita lagi selesa. Macam orang nak kahwin tadi, supaya dia dapat, bila dia menikah dengan tunang dia tadi, selesa, lagi selesa hidup mereka tu. Jadi dia minta tempoh macam tu. Macamlah nak pergi mengajar kan, nak mengajar kitab Ihya. Contoh mengajar di Ipoh, kalau sampai awal seronok. Waktu zuhur kalau sampai sana, duduk rehat di satu masjid, Masjid An-Nur juga nama dia. Duduk masjid tu kita ada masa panjang, daripada lepas zuhur sampai ke dekat maghrib. Lepas tu baru bergerak ke masjid Sayyidina Abu Bakar. Kita boleh kaji kan, semak nota, kita bagi lengkap nota. Tapi bila sampai tu dah asal, sampai dah asal dengan nak sembahyang, nak alas perut, nak kaji pula nota, masa tu baru nak kaji. Masa tu kita minta, kalau boleh lambat lagi bagus ni. Sebab tak selesa kita nak berhadapan dengan orang, dengan nota kita tak banyak peratus kita kuasai. Kita nanti dia akan jadi mengenang rawang, merapu je, kita tak bersedia kan. Kitab Ihya ni pula susah. Tambah-tambah sampai pula sana dah pukul 6. Lagi kelang kabut. Lagi kalau boleh lambat, kalau boleh 3-4 jam lagi kan, baru selesa kita nak mengajar. Macam hari ni tadi lah. Tak masuk hari ni lagi. Jadi yang kita minta panjang tadi, panjang maksud Allah, kalau boleh bagi lama lagi ni. Bagi jam tu gerak lambat lagi. Bukan sebab kita tak suka nak berceramah di sana, tapi kita nak selesa lagi. Macam hari ni tadi, biasanya nota malam-semalam siap dah. Ni semalam tak siap lagi. Di sekolah tak sempat siap, tak print lagi. Biasanya malam-semalam dah print. Kata balik sekolah baru nak print, baru nak study. Tiba-tiba mesyuarat pula. Lepas balik sekolah, mesyuarat 1 jam 20 minit. Kata jenuh malam ni. Jenuh dah malam ni. Dia minta, ya Allah, kalau boleh nak panjang lagi masa. Bila dah balik ke rumah, dah lewat, dah asar sampai rumah, baru nak print. Nota tak lengkap lagi, bagi lengkap nota semua, print pula, print. Dengan nak urus, nak cari makanan apa lagi. Kata, ni kalau boleh malam ni, rasa nak tangguh. Sebab rasa tak boleh ni. Tak apa, orang rumah kata tak apa. Nak cari makanan, nak urus apa ke semua, dia buat. Lega sikit. Jadi kalau boleh kita nak minta panjang masa tu lagi. Kalau boleh lepas Isya Ustaz, baru selesa kan. Macam tu lah. Bukan kita minta tangguh tu, bukan sebab kita tak suka nak kongsi ilmu, tapi sebab tak cukup masa. Jadi yang kita minta panjang umur tadi, bukan sebab kita lari pada kematian, tapi rasa macam tak cukup. Kita nak tambah lagi, baru sedap bila berjumpa dengan Allah tadi. Macam tu lah maksud dia. Dia itu seperti orang yang cinta, yang sampai berita kepadanya dengan kedatangan cinta kepadanya, lalu ia suka terlambat kedatangannya. Sesaat, macam tetamu nak datang. Hari raya kan, kita dengan letih apa semua, dia telefon. Ni nak datang rumah boleh tak ni? Boleh, ada di mana dah? Ni kami nak sampai Padang Gajah dah. Raya baru ni lah, kita duduk rumah mak mentua kan, nak sampai Padang Gajah dah. Nak sampai Padang Gajah dah, takkan kita nak tolak. Rumah tengah berselerak dah kan. Okey, datang. Tapi dalam hati dia doa, ya Allah, kalau lah boleh panjang lagi masa ni kan, bagilah panjang, bagilah lambat, biar dia jauh lagi. Bukan sebab kita tak suka dia datang, tapi kalau boleh kita nak dia datang tu selesa. Dia macam tu lah. Jadi yang kita minta panjang umur bukan sebab kita menolak kematian, kita nak selesa, lebih selesa lagi bila bertemu dengan Allah. Jadi sekadar itu sajalah perkongsian untuk malam ini. Sekiranya ada bahagian-bahagian yang tak berapa
Tak berapa cantik tu, memang hari ni kelang kabut. Tu kita akui ya. Memang kelang kabut. Sampai azan maghrib tadi pun masih duk tengok nota lagi. Betul lagi. Mana aku nak cerita ni. Memang kelang kabut. Tu kelemahan kan. Kelemahan kita. Wallahu alam.